Apa benda ni? Kau mau cerita apa ni? Ngapa bodoh? Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Pawagam, iaitu filem Rumah. Filem Rumah ini adalah sebuah filem horror, thriller yang diarahkan oleh Mendiang K. Dia juga merupakan pengarah filem permainan Homestay, Permainan Maut pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 dia telah meninggal. So ini filem yang aku tak tahu berapa lama ditangguh. Dia keluar dekat Pawagam. Dia keluar pada 24 Februari 2022. Surprisingly filem ni tak ada dekat Negeri Sembilan. Aku dapat tengok filem ni pun masa aku pergi ke KL. Okay, nak settle gambar-gambar dengan Warner Brothers, Sony Pictures. So alang-alang dah ada kat KL tu, aku singgah lah kejap Mid Valley kan. Kat Mid Valley dia ada filem ni. Dan dia tak banyak, limited screening kat Ada sikit je Pawagam yang ambil filem ni kan. Basically mengisahkan tentang seorang ibu tunggal, okay, yang dilakukan oleh Era Fazira. Mempunyai seorang anak, iaitu yang Puteri Balqis nama dia. Puteri Balqis. Cuba mencari rumah sewa di samping dia tengah tinggal. Dia sebenarnya sekarang ni tinggal dekat satu macam bukan kondo, apa nama benda tu, macam apartment murah tu kan. So dia nak cari landed house lah. So basically dia nak cari rumah untuk dia tinggal bersama dengan anak dia. But then bila dah jumpa rumah tu, ada something happen dekat rumah tu. Dan mengapa benda ni boleh berlaku, dia orang merungkai apakah yang terjadi di sebalik misteri rumah yang dia orang sewa ni kan. So basically okay, senang cerita, aku terus direct lah apa benda yang aku paling palat tentang filem ni. Sejam pertama, tak adalah sejam, aku rasa dalam 45 minit ke 50 minit pertama, it doesn't have to dia tak ada kena-mengena dengan plot utama. Kan tadi aku cerita tentang rumah yang diorang sewa ni, ada benda mengganggu diorang kat rumah. Benda tu happen after 50 minutes. Dah sejam terakhir baru terjadi benda ni. The first hour, the first 50 minutes was about mak ibu tunggal ni cuba cari rumah, lepas tu dekat office dia, okay, kena gangguan seksual. Lepas tu orang dia punya apa yang pencuci office selamatkan dia. Lepas tu aku cerita ni memang merepek gila. Aku cerita ni, dia tak ada kena-mengena dengan jalan cerita utama dia. Pencuci office ni selamatkan dia, lepas tu blackmail bos dia sebab sexual harassment kepada watak Era Fazira ni. Aku macam Aku ingatkan 50 minit pertama tu dia macam, mungkin 50 minit pertama ni diorang build up kot story untuk second half kan. After this, karakter-karakter yang ada kat dalam office ni menjadikan jalan cerita for the second half. Tak ada weh, tak ada kena-mengena langsung. Dia jadi macam, kalau kau bawa keluar sejam pertama tu, it's still a film tentang rumah. Itu masalah dia, the first hour macam tak ada kena-mengena. Dia dengan, aku tak tahu lah, aku rasa macam diorang menggunakan sepenuhnya kot office tu. Sebab macam aku rasa macam office tu diorang punya ni, production punya office. But it doesn't, dia tak sejam pertama tu kau memang buang masa gila lah. Sebab dah lebih 50 minit baru melibatkan rumah yang dihantui ni. Itu belum cerita pasal technical filem ni. Aku tak faham. Dia punya colour grading bersepah. Dubbing, ya Allah, dubbing. Ada certain scenes menggunakan kamera, ada menggunakan tu, okay, boom mic yang diorang set up untuk beberapa scene. Ada certain part, like literally Puteri Balqis dia pergi dubbing dekat studio, so kau boleh dengar suara tu jelas, seolah-olah macam dia membisik kepada mikrofon. Seperti ini, dia boleh bisik kepada mic kan. So dia tak, macam mana aku cakap, aku faham dalam filem ni, dia masa awal-awal filem ni ditayangkan, dia ada tunjuk music score ke apa tak, yang buat music background tu dihasilkan oleh certain orang. So gempak lah dia punya music background kan. Dia tidak membetulkan apa yang salah tentang filem ni. Ya Allah, dia punya sound mixing untuk voice, ya Allah, teruk gila weh. Ada certain part bunyi pecah, bunyi bising, crowded tu terlalu bising. Ada certain part macam dubbing tu kau boleh dengar suara Puteri Balqis dekat-dekat. Benda tu aku kacau gila dia punya dubbing. Era Fazira dan juga Puteri Balqis sebenarnya berlakon dalam filem ni, bagi aku tak adalah wow, biasa je lah. Dia orang memang boleh berlakon, tapi disebabkan art direction dia yang story dia memang kau letak lah, okay, Robert Downey Jr. ke Scarlett Johansson ke gantikan Era Fazira, tak boleh. Dia still is a dumb fuck movie. Dia filem sampah, literally filem sampah.
Sebab jalan cerita dia sebenarnya jalan cerita dia was more complicated. Kalau dia focus on the second half of the film dan dia expandkan lagi, membuatkan lagi menarik, tak payah pakai CGI, like literally makeup ghost, aku rasa menjadi filem ni. Orang pun suka tengok cerita macam tu kan. Tapi disebabkan all of the ghost yang muncul dalam filem ni semua menggunakan CGI. Dia macam mana aku nak cakap, dia macam tampal. Opening sequence dia masa dia nak bakar mayat tu kan, gangster-gangster tu boleh pula tepuk-tepuk tangan. Aku macam, apa benda ni? Kau buat cerita apa ni? Ngapa bodoh? It looks dumb as fuck. Ya Allah. Itu belum cerita yang CGI api terbakar tu. Tak ada shading, tak ada apa, tak blend in pun dengan environment tu. Aku macam, apa benda ni? Bandel gila sial. Even kalau kau okay, contoh aku bawa keluar the first hour, okay? Kau fokus on the story yang utama tu pun, dia tak well expand. Benda tu macam dia terlalu macam mana je. Senang cerita-cerita ni bangang lah, bodoh weh. Aku hampir dah habis filem. Lepas tu ada post credit scene. Aku punya nugget tak habis. Ini first time aku makan benda yang aku suka dekat JSC, iaitu nugget, tak habis. Dan tak nak bazir pasal aku sumbat 5 nugget aku kan, dah nak habis kan. Sebenarnya kalau aku nak buat reaction aku sepanjang filem tu kan, banyak gila aku nak complain. Disebabkan ni dah sehari, so aku pun dah banyak lupa apa yang aku nak cakap kan. But aku bukan menghina mana-mana kru ataupun mendiang pengarah ni ke apa ke, tak. Aku tak menghina hantu ke, okay? Tolong jangan hantui aku lepas ni. Tolong jangan ketuk pintu aku, scratch and knock and scratch ke apa pintu aku office kan. But tak, come on lah. Dah tahun 2022. Filem ni pun kalau kau nak bawa keluar pergi ke Astroverse ke, ataupun TV lah, jadi telemovie pun, aku rasa tak laku. Dia macam level-level parody budak YouTube baru nak start YouTube. Macam tu. Dia parody that level of parody. Bezanya parody dia ni ada Era Fazira dan juga Puteri Balkis dengan Mak Jah, okay? Orang yang sangat ternama dalam Malaysia. Tapi still it's a dumb as movie. Kau tak payah cerita lah. Ada satu pencuri ni yang nak mencuri masuk rumah dia ni. Dia membuat lawak bodoh tu tak. Lawak like literally kau bayangkan selama hampir 40 minit kot baru pencuri itu muncul. Tiba-tiba dia buat lawak bodoh, password lah, lepas tu aneh ni pergi kentut lah. Aku macam, ini apa benda lawak ni? Aku tak faham apa yang lawaknya. Aku faham kalau kau buat filem ni horror comedy, benda-benda macam tu boleh, tak ada masalah, okay? It's a dumb fuck movie. Tapi kau tak establish pun benda tu. Benda ni, filem ni bukan horror comedy, filem ni horror. Kenapa tiba-tiba sesat ada lawak bodoh kat tengah-tengah ni? Dan benda tu goes on. Lepas tu pun ada sekali lagi scene dengan pencuri. Every time pencuri ni datang, dia mesti buat lawak bodoh. Macam, apa benda diorang ni? Diorang nak buat filem ke apa ni? Ya Allah. Truth to be told, sebenarnya sejujurnya lah, aku sebenarnya dalam sebulan ni aku dapat semua invite untuk filem-filem yang aku review, filem tempatan. Untuk pergi ke premiere diorang lah. Tapi sadly aku tak dapat pergi sebab waktu yang diorang buat ni kadang-kadang ada hari Sabtu, okay? Kadang-kadang ada clash dengan premiere international. So aku tak pergilah. Bukannya aku tolak invite, just that aku malas. Honestly aku malas lah sebab baik aku tengok kat sini kan, dekat. Tapi itulah filem jauh dekat KL pula baru boleh tengok kan. Dia membuat dia punya level of stupidity of this film sebenarnya hampir sama. Dia lagi teruk daripada Permainan Maut. Dia sama level dengan 3AM. Kalau kau ingat lah, aku ada review filem 3AM pada tahun 2018 hujung tahun. Filem ni sama that level lah. Dia ada dua cerita yang tak ada kena-mengena. Dia beza tau dengan filem ni, Valimai. Valimai, dua cerita yang berbeza, tapi it's a sequel, it's a direct sequel. Benda tu nampak related. Ini dua cerita yang tak ada kena-mengena langsung. Kalau kau bawa keluar satu ni, second half kau faham, tak ada benda pun. First ni tak ada benda. Aku cakap, ya Allah, dia tak, aku tak faham lah. Diorang ni betul-betul nak buat filem ke nak main-main sebenarnya? Semalam aku rasa itu paling lah membazir duit aku lah. RM12 untuk tiket, beli nugget RM6.5 dengan air. Ya Allah, paling membazir pernah aku rasa. Aku rasa macam tak pernah aku rasa macam tahap pembaziran aku ni rasa macam berdosa gila weh. Aku macam apa membazir sel. Aku membazirkan duit kat sini lah. Anyway, Era Fazira sebenarnya kalau kau tahu lah ataupun ingat, Era Fazira pernah menang pelakon
wanita terbaik dalam festival filem Malaysia. Aku tak ingat tahun bila, tapi lama lah, dalam tahun 2000, 1990 something kan. Tapi dia tak berjaya. Kau tak boleh nak berikan satu tanggungjawab untuk membawa filem ini kepada pelakon sahaja. It has to be a work, teamwork, okay? Daripada banyak-banyak pihak. Daripada satu tim korang ni kena bekerjasama untuk menjadikan filem itu gempak. Kalau takat pelakon je, pelakon hebat, tak jadi. Kau letaklah siapa-siapa, Kate Blanchett ke, kau letaklah siapa-siapa pelakon US yang power ke apa ke, Kate Winslet ke apa, tak jadi filem ni. Kau letaklah pelakon US ke apa, Brie Larson ke apa, tak boleh. It's still a dumb fuck movie. Ya Allah. Benar ni. Anyway, berapakah rating aku untuk filem Rumah ni? Honestly, it is by far the worst film yang aku pernah tengok pada tahun 2022 ni. Aku pun terkejut gak, tahun 2022 pun ada lagi filem yang macam ni keluar. Adalah sebanyak 5/5 bintang, bye. 5/5 shit untuk filem Rumah. Kau boleh pergi tengok dekat Pawagam. Kalau kau tak percaya, mungkin korang tak percaya apa aku cakap ni kan. Mungkin kau nak merasai apakah kebodohan yang aku alami selama 2 jam. Filem ni 2 jam, bye. Sejam 55 minit. Lama nak mampus, weh. Kau boleh pergi tengok kat Pawam. Tapi tu lah, limited screening. Dekat Negeri Sembilan tak ada langsung lah. Aku check dekat Palmol tak ada. Dekat Aeon tak ada. Max Mall dekat Nilai pun tak ada. So aku macam terpaksa lah tengok kat KL kan. Anyway, apa pandangan you guys tentang filem Rumah ni? Kalau korang dah tengok, apa pandangan korang? Tinggalkan komen kat bawah. Mungkin korang berpandangan berbeza. Mungkin korang fans Era Fazira. Mungkin korang fans Puteri Balkis. Okay, kau boleh deny apa yang aku cakap dekat zaflot.com. Kau boleh review dan juga rating untuk filem Rumah ni. Okay, itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflot yang akan datang. Thank you.